Law ni tentang hukum kita joint venture dengan puak bid'ah. Yakni hukum kita bekerjasama dengan ahli bid'ah. Hukum kita tolong ahli bid'ah. Kalau ikut perkataan umum Fudail ibn Iyad, sesiapa yang bantu ahli bid'ah, maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam. Ada orang dia ambil hadis ni, maka dia bertegas, jangan tolong langsung puak-puak ni. Tolong apa pun tak boleh. Yang ni jadi melampau pula. Sebenarnya kita kena bezakan. Kita kena bezakan pelaku bid'ah itu sendiri. Kategori dia kategori apa? Dan kita kena bezakan pertolongan yang kita nak bagikan tu, pertolongan dari sudut apa? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, satu firman yang bersifat umum. Di dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Hendaklah kamu tolong-menolong dalam urusan-urusan kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kamu tolong-menolong dalam urusan-urusan yang membawa kepada dosa dan persengketaan. Ini firman Allah yang jelas menunjukkan keumuman kerjasama dalam hal-hal kebajikan dan hal-hal takwa. Bukti dia lihat kepada perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan sekalian, berurus niaga dengan orang-orang kufar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apabila meletakkan piagam Madinah contohnya, Nabi memberi hak-hak kepada orang bukan Islam. Nabi menjaga kebajikan-kebajikan mereka, sehingga menyebabkan orang bukan Islam terpukau dengan kredibiliti syakhsiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebabkan mereka memeluk Islam. Tak hairan bila Nabi ziarah seorang budak Yahudi, pak ni bapa dia Yahudi, Nabi ziarah anak dia, Nabi suruh anak dia sebut la ilaha illallah. Anak dia tanya pada bapa dia, boleh tak aku ikut? Apa bapa dia kata? Ati' Abul Qasim, ta'atilah Abul Qasim. Tak heran pasal apa? Pasal dia percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berdosa. Pasal mereka terpesona dengan akhlak dan syakhsiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ta'awun, kerjasama yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan, tuan-tuan dan puan sekalian, dengan golongan-golongan dan orang bukan Islam banyak, bukan sikit. Tapi kita juga tak boleh ambil benda ni untuk mengharuskan kerjasama dengan semua puak bid'ah, semua orang anti-Islam. Tak boleh. Tengok dalam bab apa dan orang bid'ah tu bagaimana. Kerana itu Syekh Muqbil Abdul Hadi Al-Wadi'i rahimahullah, apabila mengulas tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang saya bacakan tadi, hendaklah kamu saling tolong bantu dalam hal-hal kebajikan dan ketakwaan, bererti ayat ini umum, kata beliau. Tolong menolong, hatta walaupun orang kafir pun kita boleh tolong menolong. Tetapi dengan pertolongan kita itu tidak mengangkat agamanya, tidak memberikan kekuatan kepadanya untuk menyebar bid'ahnya. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Kadang-kadang orang salah faham. Contoh, satu badan kebajikan. Ini saya bagi contoh, tidak ada kaitan dengan yang hidup ataupun yang mati. Sebab lagi orang sensitif. Lah ni tak boleh. Musim-musim contoh, musim-musim lagu ni, orang sensitif. Contohlah badan kebajikan. Ada satu gereja, geng kumpulan gereja, padri-padri ni nak bantu badan kebajikan ni. Sebab badan kebajikan orang Islam ni depa bela anak yatim, contoh. Saya tak masuk ke Al-Khadim. Saya lagi pergi ke Al-Khadim pula kacau lah. Saya tak masuk, saya bagi contoh saja, nak bagi jelas contoh. Jadi gereja Kristian ni kata, tak apalah, kami bagi support lah, kami bagi hadiah van sebiji yang berguna lah untuk anak yatim. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau dengan mereka bagi van itu untuk kita guna untuk anak-anak yatim, tanpa membantu, memperkuatkan gereja mereka, no problem, ambil van tu. Mereka bagi. Macam Nabi SAW terima hadiah
daripada wanita Yahudi. Terima makanan, masakan daripada wanita Yahudi. Contohnya. Boleh terima. Tapi kalau dengan terimanya van tu, dia kata ada syarat. Hampa kena tempek dekat van tu logo gereja kami. Pada ketika itu boleh tak boleh? Tak boleh. Sebab syarat-syaratnya telah membuatkan kita seolah-olah tolong bantu dalam perkara-perkara dosa, mempromosikan agama Kristian. Sebab tu kita tak heran ilmuwan-ilmuwan dan ulama-ulama hadis seperti Al-Imam Al-Bukhari ambil hadis daripada puak-puak Khawarij. Dan juga ada daripada kalangan imam-imam yang mengambil hadis daripada Syiah contohnya. Walaupun dikenal pasti Syiah itu pendusta. Sebab apa? Sebab dia kenal syakhsiah orang tu. Dan orang ni dia tak pernah berdosa dan dia tak pernah berbohong dan dia tidak menyeru kepada bid'ah dia. Melainkan kalau dia ini menyeru kepada bid'ah dia, para ulama bersepakat hadis-hadis daripada dia tidak boleh diambil, riwayat-riwayat daripada dia tidak boleh diterima. Jadi hati-hati, jangan kita ambil umum. Ambil umum benda ni. Oh, kerjasama dengan siapa-siapa pun boleh. Tak boleh, tak boleh. Kita kena tengok untuk tujuan apa dan atas dasar apa kita lakukan perkara-perkara seperti ini. Jangan ambil mudah tentang kerjasama, kerana ia akan memberi kesan dalam perjuangan Islam. Tuan-tuan, tengoklah apa yang berlaku pada peristiwa Uhud. Nabi bertegas. Apabila golongan-golongan Yahudi dan golongan-golongan munafiqun datang keluar bersama-sama dengan Nabi pasal nak pertahankan Madinah. Nak pertahankan Madinah. Sebab Madinah, mereka tinggal di Madinah, mereka tak mau golongan-golongan kufar rosakkan Madinah. Jadi mereka turut serta dengan Nabi di peringkat awal. Tapi bila Nabi SAW melihat dan mengenal pasti berapa ratus orang daripada kalangan mereka. Seingat saya 400 orang daripada kalangan mereka, ataupun hingga 600 orang daripada kalangan mereka Yahudi dan juga Al-Munafiqun. Maka kata Nabi, sama ada hampa peluk Islam, beriman dengan Allah, bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah, dan aku adalah pensuruh Allah, kemudian join kami dalam peperangan, ataupun hampa belah berambut balik ke Madinah. Dan ternyata mereka tak mau peluk Islam. Mereka pulang ke Madinah. Tinggal tentera Islam 400 hingga 600 orang berperang melawan tentera kufar jahiliyah. Hampir jumlah bilangan mereka 3,000 orang. Tuan-tuan dan puan sekalian, ini prinsip. Sebab apa? Sebab tujuan peperangan ini rentetan. Peperangan Uhud ni rentetan daripada peperangan Badar. Dan peperangan di sisi umat Islam, jihad yang sebenar di sisi umat Islam, kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jihad yang sesuai dengan kaedah-kaedah jihad.